So untuk hari ni kita akan cover di chapter 4 lah. Kita cover chapter 1. So hari ni kita cover chapter 4. Yang chapter 4 ni form PHP form. So basically PHP form ni untuk dia combine dengan dengan HTML untuk kita nak capture data. Kita cover sampai ni ada 4.4. Yang hari ni punya tak lama lah, sekejap je. Dia buat maybe 60 minit. Sekarang pukul 10.06 minit. Sekarang 69, sampai 10 minit selesai. So chapter 4 ni, kemudian saya dah buka dah untuk awak web submission. Boleh tengok dekat dalam dekat project lab submission due date link kat sini submission saya dah buka. So ni group leader dengan matrix number dan section dan lab yang awak kena submit 9 hari. So untuk minggu ni satu lab lah awak kena submit kan, lab 1. Date dia 30/21. Sebenarnya hari Khamis ni submit. Siapa yang tak sempat hari Khamis ni, sebab awak cuti kan, kembali kan, so latest by 7 lah 2000. Maybe cuti okay ke, tak ada masalah kan, sebab awak dah buat dah pun kan. Ni lab 2 dah buat dah, lab 1 dah buat, lab 3 dah buat. Right, 1 minggu selepas buat lab lah sepatutnya kan. But anyway, ni dia punya due date ni. Kalau nak adjust, beritahu lah. Kalau nak buat adjustment, contoh nak lewatkan 1 minggu kan, sebab ada yang cuti raya kan. So ni lah. Dan yang kedua, test 1. Saya rasa ada satu test je, I'm not sure. Saya belum dapat lagi yang test punya. Biasa 2 test lah. Kalau tahun ni biasa dia buat 2 test. Sebelum ni dia buat 2 test. So test 1 dengan test 2. So dekat sini saya letak test 1 dulu lah. Dia cover chapter 1 to chapter 4. Untuk yang kalau ada test 2 sekiranya ada, biasanya yang test 2 ni dia lebih pada skill, lebih pada skill. Skill maksudnya awak kena buat programming, coding akan komputer. Ini chapter 4 sampai chapter 4, tapi chapter 4 ni still to be decided sama ada nak dimasukkan ke tak. Kalau tak dimasukkan, mana 1 to 3 je lah, chapter 1 ke chapter 3 sahaja. Dan saya dah letakkan exercise dekat dalam blog. Kat bawah ni ada exercise for chapter 1 to 4, questions and answer. Awak tengok question tu, awak boleh tahu dia punya betul-betul soalan test lah, lebih kurang macam ni lah soalan test tu. So saya terus letakkan sini. Ini basically dia punya test punya topik lah. Arithmetic operation, data entry ni, yang ni form lah untuk yang hari ni punya. Lab 3 kita dah buat. Dan question, another question, chapter 3, A, 3B. Ini conditional operations and array. Ini unconditional and array. Sama lah sebenarnya. Cuma soalan dia, yang ini lebih kepada array lah sebenarnya. Yang part ni lebih kepada array. Tapi ini combination with conditional operation. Nanti awak tengok lah dekat bentuk-bentuk soalan dia. Dan last tu ada gunakan bootstrap, buat page layout. So kalau tengok soalan dia, contoh soalan, conditions, write a PHP script to add 2 numbers.
25 and 37 given to variables A equals 10, B 2. Macam ni lah. And they calculate the sum and store the result into a new variable. Macam mana dia punya jawapan dia? Jawapan dia dekat sini sana. Okay. Tu yang subtraction punya, multiplication, division, modulus ada dekat sini. Dan more arithmetic operations punya tu yang ini of arithmetic operations calculation 2 times or multiplied by yang ini in the bracket 3 plus 7. So basically you kena apa? Tengok first dia punya tu dia model dia cari yang dekat bracket dulu, lepas tu multiplication and division, baru subtraction and addition punya tu. Dia punya model dia. How do you calculate operation dia kan. Increment and decrement, yang ini increment by plus by 1, ini decrement by 1. Then dia minta explain the difference between pre-increment and post-increment. Jawapan dia dah siap dekat situ. Calculate the area of a circle. So, sekarang ni yang kita saya tunjukkan, ni awak kena buat sendirilah. Okay? Your discuss within your lab group kan. Macam dan lain-lain soalan lah. So contoh script tu for product after applying 20% discount. Macam mana nak calculate the final punya price after discount being calculated. Ni discount ni minus discount kan. Discount ni dia kena tolak lah. So, then create PHP program to calculate simple interest. Interest ni dia plus. So yang ini minus, ini plus loan. So dia punya dekat sini dia ada dia punya calculations of an interest tu, dia ada dia calculation lah. Dia ada dia punya, dia akan bagi dia punya biasanya dekat dia kita campur je dia punya interest tu is dia punya apa, dia punya loan punya amount plus in percent dia punya loan rate ya, then plus to the principal punya loan, itulah dia punya dia punya final punya loan value. Kat sini dia suruh calculate apa, simple expense. Ini tak berapa komplit lagi lah. Kalau yang fokus soalan dia bagi semua formula dan currency punya tu. Macam tu create PHP script to allow input user to input name and age. The script should be written then should write this information to a text. Maknanya dia kena masukkan dekat dalam file. Yang file ni dekat chapter 5 ni sebenarnya. Kita belum each entry should be on a new line in the format. Dan dia suruh masukkan dekat dalam teks tu, save in the text file dalam bentuk name, then comma, age ni. Macam tu. Tapi kalau you dah buat yang lab 3 tu, you dah dapat lah. Okay, cuma dia tak save dekat dalam file je. Tinggal nak save dekat file. Tapi you dah capture daripada form and then you dah display dah kan. Dan lain-lain soalan. Ni yang ni conditional operation. If else punya condition statement, write a PHP script to check if a given number is even or odd number. Macam mana nak buat? So, yang ini dia kena guna modulus lah. Dan switch case, switch statement, write a PHP to display the day of the week based on a given number. Day of the week, Monday, Tuesday, Thursday sampai Sunday. Create PHP script. So, ada display the day of the week. Create a PHP script. Ada dua dekat sini. To assign a grade to a student based on their marks. And then ada dua. Untuk soalan creation soalan access. Kita nak create access.
Yang penting dekat sini yang kena apa, ada kena tahu macam mana nak guna for each punya loop for an array. Hari ni okay, dekat dalam lab 3 kot yang tu yang ada apa tu ni yang nombor 3 punya soalan ni. Dia guna yang for each tu kan. Okay. Saya nak tunjukkan dekat awak yang ni. Macam mana nak guna count for array punya ni. Ni string array count punya ni. Array post untuk kita nak tambah, add in an element in an array. Yang remove element dekat dalam. Macam mana nak. So tujuannya ni untuk awak supaya awak exercise ni awak kena try. Once you dah try PHP script, yang ini untuk nak search. Mana nak create search punya untuk PHP script. Ni array ni semua array. Yang ni find the highest and the lowest value in array. Mana awak kena tu. Jawapan ada dekat sini jawapan. Tapi awak kena check dulu dia punya soalan baru awak cari jawapan. Ni bentuk-bentuk dia lah. Macam mana nak search untuk yang ini macam mana ini for each. Ini dia buat apa? Macam mana? Student marks. Yang ini yang tu nak masukkan student. Ini create an array post student punya array. Ini create for each fruit. Yang ini dia echokan. Dia print out. Ini dia just create. Yang ini counting ada. Direct dekat sini tak ada. Tak ada dekat sini. Soalan dah masuk jawapan sikit kan. Contoh dia. Yang ni count number of dia punya tu. Ni fruits ni yang ni dekat atas. Number of element. Counting array element. Ni sorting an array. Sort fruits. Jadi dia sort. Yang ni dia di AR sort, A sort, AK sort. Ni yang sort punya ni ascending order. Adding to an array. Push. So dia masukkan dalam fruit script. So dia adding element dia tambah lagi. Removing dia pakai yang ni lah. Array underscore for fruits and then dia nak remove. Conditional array. So yang searching an array. Ni searching an array. Nampak so, search an array. So dekat sini ada index. Array yang dia nak search. Dia nak search apa? Banana. Daripada mana? Daripada fruits. So then dia bila dia jumpa if index is false, maknanya dia not false, maksudnya dia jumpa, dia akan kasi dia found apa yang dia nak search tu banana. Add index sorry, ni yang dia nak search, add index dekat sini dapat dia guna index. Kalau tak jumpa ni, dan finding the highest, dia letak beberapa nombor. Ni ada jawapan dah ni Ni berapa nombor. Dan cari yang max punya dia dapat daripada numbers ni. So then dia assign to highest. Dan dia cari yang mean daripada sini dia letak filtering even 1, 2, 3, 4, 5 filtering. So even dia guna modulus. So dekat sini return kalau equals to 0 itu adalah even number. Ini failing student. Dia daripada array tu apa yang dia tu dia nak check kena function dia less than 60 dia return. Daripada sini siapa yang nak cari kan, macam ni kaedah dia. Reversing array reverse dan merging. Untuk reverse dia pakai array reverse. Ni built in aku nak ingat yang ni yang ni untuk merge ada dua, fruits dan veggie. Kemudian contoh soalan untuk array manipulation.
Okay, macam mana nak buat? Oh, yang tadi tu lah. Okay, cari dia. Write a PHP script to create two arrays, fruits and vegetable. Merge this array into any array on it. Okay, merging array. Soalan dia dekat situ. Jawapan dia jawapan dia awal lagi. Dan question yang kelima ni dia kata create a bootstrap for layout. Create an HTML page using bootstrap for that includes 4.6 ambil yang 4.6 that includes the following element: navbar dia at the top of the navbar, which with a bright logo on the left and navigation link on the right, dan dia guna jumbotron, a large colorful arrow section with an with a heading, subheading and call to action button. Dia ada button dan dia ada grid. Kita buat dekat lab ni lah, a grid of a cards each containing an image, title and brief description, dan footer situ. So ni dia punya requirement dia, dia punya jawapan dia. Tengok last sekali kan. Ni untuk dia kita ada dekat sini. Jawapan dia tu kan, yang success. Ada di sini. Okay. Yang kita buat sebelum ni kan, lab tu. So dia ada navbar dan dia ada yang ini yang jumbotron punya. Dia ada dia punya description, dia ada button. Kita dah buat dekat lab dan kita ada grid card. Kat dalam grid ni row by column, 1 by 3, 1 apa, 1 by 3 lah, 1 kali 3. Okay, kat 1, kat 2, kat 3. Dia kat situ, kat title, description. And last sekali dia ada dia punya footer. Kita tengok dia punya tu. Sini jawapan ada. Tak ada jawapan. Sini jawapan. Jadi, jawapan ni dia punya. So, dia ada navbar. Ni navbar. Okay. Dan ni navbar semua. Okay. Dan ni jumbotron. Taruh dekat sini dia punya komen lah. Komen, taruh komen line. Ni jumbotron. Yang ada navbar. So, mudah untuk saya semak. Misalnya macam ni. Okay. Yang ini pakai grid punya. Yang grid ni dia ada dalam ni card. Last sekali dia punya footer. Yang ini yang script kan. Okay. Kita kena masukkan JavaScript dekat bawah sekali dan dia punya link untuk bootstrap ke atas kan. Straightforward layout. Okay. So next. So untuk yang date tu 21 bulan ni online. Sama ada online. Ni cadangan saya lah. 21 bulan ni hari Khamis. Pukul 5 sampai pukul 7 untuk yang online punya. Untuk face to face 4 sampai 6 jam. Probably 1.5 jam je lah. Tengok pada soalan ni banyak mana. Soalan maybe 5 soalan tapi ada pecahan sikit lah. Berapa pecahan? Biasa 4 pecahan lah, A, B, C, D. Soalan yang lepas-lepas nanti saya. So ni yang ni. So kita akan buat chapter 4 ni. Form ni. Ini chapter 4, form PHP form. Tentu ada tak apa-apa nak tanya ke? Ataupun nak suggest time test ke?
test nak buat. Okay. Kita nak suggest. So kita tengok yang chapter 4 punya PHP form. So PHP form ni dia ada dua ada method dia. Dan form ni dikira sebagai super global punya. Dia can be accessed from any dia punya function. Sama ada dekat global or in a function. So super global. And then method dia ada dua, sama ada kita guna get or post. Untuk kita nak dapatkan dia punya input lah. So ni bentuk dia. First kita kena ada form. Form dia kena ada form. Action ni yang kita kena yang kita buka selepas kita tekan submit button. Ni post ni macam mana kita nak submit or capture dia punya apa benda yang dia nak masukkan data tu. Contoh yang post ni dia tak akan display dekat URL. Contoh URL yang ni lah. URL tu kan atas ni URL. So kalau kita ada form ada form W3 School W3 School dan PHP form School. Ada form kat sini kan. So kita ada form. Jadi bila kita masukkan data dekat form sini. Okay. So, kita masukkan kat sini ABC BD BD@gmail kan. So once kita dah submit ni apa je lah DF HTTP lebih DF HTTP //df then else bila kita submit dia submit je, dia akan tunjukkan dekat sini dia punya apa nama tu, dia punya result yang dia submit tu. So dia akan tunjukkan yang dimasukkan semua ni dia akan tunjuk sini. Kita tengok satu lagi yang simple yang PHP. Yang ini dia pakai post ni, method post juga. Kalau post dia tak tunjuk dekat sini. Kalau get dia akan tunjukkan. So kalau kat sini kita masukkan, kalau kita masukkan dia tak tunjuk dekat sini. Tapi kalau yang get punya dia tunjukkan. Saya berbeza get dengan post method. So kita ada lab 2 juga. Ya, lab 2 yang lab ya. The form lab 2 dia ada form 1 yang form 1 saya buka lab 2 so dan ini ada apa ini ni apa tak ada apa platform lah di form dan yang form 1 satu. So bila kita tekan submit je ni dia pakai apa? Kalau you tengok form ni dia pakai, tengok dekat atas form action PHP method post. Kalau method post dia takkan tunjukkan dekat atas tu. Yang form punya mana yang get ni get method form punya FORM form.
So kita tengok yang form dia. Ni lah form dia. Yang ini get method. So bila kita tekan je, ni form.php bila kita tekan je, dia akan buka dia punya nama file yang kita access tu. So dekat sini nama file dia save.php. So kalau you buka save.php, save.php ni dekat mana? Ni dekat sini, save.php, dekat form action. So kalau you tengok dekat sini, form action save.php ni adalah dia punya page yang dia akan buka bila kita tekan submit. So kat sini ni dia punya file yang dia akan buka, page yang dia akan buka bila kita tekan submit. Sekali kan ni submit. So bila kita klik aja, semua yang kita masukkan dekat dalam ni, input ni, text input untuk nama, text input untuk email, dan message text input dekat name kita akan capture dan dia akan capture dan dia dipaparkan dekat URL dia. So dia capture dan dipapar dekat URL. Ada dekat sini John yang dipapar tu. Ni dia John. Dan and email. Dekat sini do at %40 tu adalah @gmail.com dan and message. Ni dia masukkan. Ni untuk yang get punya method. Ini untuk yang get punya method. Kalau post punya method, dia tak paparkan dekat situ. Contoh yang tadi tu, ni form yang untuk get punya method, form 1. Post punya method, post punya method. Pergi dekat comments ni .php, comment.php, tapi dia tak paparkan lah. So kita ambil yang form 1. So kita tekan mana submit. Proses submit. Okay, jadi bila kita klik submit je, apa yang kita paparkan dekat sini, kita capture ni kan, dia tidak dipaparkan dekat atas. Kita tekan sini, dia tak dipaparkan dekat atas. Okay, dia hidden. That is get and post. Get dengan post tu dia punya beza dia. Next. So you boleh try lah yang ini kan. So masukkan situ. Tapi dia guna post ni dia tak tunjuk apa-apa lah. Okay. Tak tunjuk. Cuma dia papar situ. Then next. Yang ni yang dia punya paparan dia tu. So kita just untuk kita nak paparkan dia punya input text daripada name, kita masukkan $sign underscore post. Gantung pada dia punya method yang kita guna. Kalau kita guna get, kita $sign underscore get. Kalau post, $sign underscore post. And then nama dia punya elemen yang kita capture. Kalau name, dia akan ambil name. Kalau email, dia akan ambil daripada email. Simple. Kemudian ini get punya. So basically get dengan post tu is part of the security lah. Kalau security maknanya dia punya guideline dia guideline supaya tak dipaparkan. Kalau di luar, orang boleh access dekat luar, so it's highly secure not to display on the URL. Dan kalau di access, tapi kalau dekat dalam sahaja, internal punya application tu access, tak dibenarkan untuk diakses keluar. And so doesn't matter lah dia nak guna sama ada get ke post tu, it doesn't matter. So that is dia punya get dan post references. So when to use get, visible to everyone. When to use post is method that is invisible to. Dan normally when outside punya tu application, outside access, dia guna post lah. Then form validation 4.2. So form validation ni tujuan dia untuk kita nak validate dia punya text yang dia masukkan. Contohnya kalau dia masukkan huruf, contohnya age kan, age patutnya dia kena masukkan number kan, bukan huruf.
Tapi dia masukkan huruf. Tapi benda yang sama juga. Age dia apa? 20. Dia instead of dia letak number 20, dia letak TWE into dalam bentuk huruf kan. So, itu adalah dia punya validation dia. Ini validation. Uh, ini nama-nama dia punya tu, nama-nama jenis dia. Text type of email, text type of name, text type of yang ini website ni input lah, text of input site website. Ini text area. Ini elemen untuk input, untuk yang text punya, capture text. Untuk radio button option dia pakai ni, input type. Ini elemen on the form kat dalam. Dia ada text field, dia ada radio button. Untuk radio button dia guna apa? Type radio. Then dia punya nama dia yang kita display yang ni dekat sini. So benda tu dekat in between of these two apa ni angle bracket. So ni value yang ada, kita nak letak ni value dia, ni penting ni. Name ni untuk yang kita capture dia. Okay, nak capture ni nama dia of what type radio. Dia dua ni yang penting. Value dengan apa yang kita nak display. So then kalau dia pilih value of a radio button, dia akan dapat value. Dia pilih yang ni, dia akan dapat value dia lah. Okay, yang dia capture. Dan post punya tu method, the form element dia ada method dan action. Action tu yang dia ni, action ni yang dia punya action lah, sama ada go back to the dia punya current punya page, dia guna php underscore self ya. Untuk yang kalau tak dia akan cari dia akan cari page yang kita nak dia buka bila kita tekan submit. When the form is submitted, the form data is sent with method post. Ini dia guna post ni. So what is the server PHP variable? It's a super global variable. Return the file element to the current executing script. So dia buka semula page. Dia tak go to the next HTML punya page. Dia balik semula dekat situ. Okay, so the $_server PHP self send the submitted form data into the page itself instead of jumping to the different page. Kemudian what is HTML special character function? Ini function untuk kita nak buang tagging lah. Contoh tagging, HTML punya tagging. Dia ada tagging like opening angle bracket and then closing angle bracket. Kemudian ada lagi and, less than, and greater than. Ini semua-semua di HTML tagging. So tujuan HTML special character ni function ni ialah untuk kita nak remove tagging ni supaya apa? Dia untuk nak prevent daripada hackers attack kita punya site menggunakan cross-site scripting attack. Ni dia biasanya diguna JavaScript code untuk dia nak attack, cross-site scripting attack. Jadi untuk yang kita punya ni kita guna apa tu? For function ni lah. Tapi kalau you nak guna contohnya you nak guna untuk you nak guna dia ada satu package jadi guna CSRF. Yang ini cross-site punya scripting. RF ni untuk yang cross-site punya. Dia ada ni built-in punya tu, built-in function. Built-in function untuk yang ada package lah. Yang ni you boleh cari, you boleh guna apa yang saya bagi tahu. Kita nak guna okay. So
So nanti kita tengok dekat last ni. Okay. Dan XS ni cross site scripting lah maksudnya. Attack, cross site scripting attack. So macam mana cross site scripting attack ni? Dia guna, contohnya dekat address bar dia buat sesuatu dekat sini. Ini dia punya script yang dia masukkan. Tanpa dia melalui yang ini kan. By right dia kena buka yang ini. Okay. Tapi dia boleh hack dengan menggunakan URL untuk yang form. Bila dia tekan submit, dia benda tu dia letak dekat dalam URL special untuk yang get punya method. So then dia boleh access directly tanpa dia punya site ni tanpa menggunakan dia tanpa membuka apa tu yang first punya page tu, dia terus boleh masuk dekat sini menggunakan URL. So ini dia panggil cross site ni cross site scripting, cross SX, cross XSS, cross site X tu cross lah, cross site scripting. So contoh ni ni method ni kan. Kalau kita masukkan dekat sini kan, ni dia punya ni dia punya apa, dia punya kod ni kan. Ini JavaScript lah. Ni yang kalau kita masukkan yang ini, so then dekat dalam tu dia akan automatically bukakan untuk kita script ini pop up alert punya hack kat situ kan. Ini dia. So select ni kan script. Terus save dan terus kan. Bila kita letak dekat sini, letak dekat sini, okay. Ni kan PHP kan. Jadi so dia akan create alert dekat sini, nampak? Tapi tak adalah dekat dia akan keluarkan alert tu dekat situ. So sebab yang ini kita guna apa? Kita guna yang ni, kita guna pause. Dia okey lah. Yang ini, so kalau kita masukkan yang tadi, dia tidak. So basically dia boleh guna ni untuk dia nak hack. Tapi tak ada tak keluar set kan. Okey lah kan. Tapi dia boleh keluar ke sistem hack tu. So next, ataupun lain-lain script lain yang digunakan, especially untuk yang SQL punya. So how to avoid exploit, ni panggil exploit, dia hacking lah. You can be avoided by using HTML special character function. Nanti HTML character yang dimasukkan dekat dalam URL tu dia akan automatically remove. Okay. So ni special character yang dia akan remove yang ni. And put and greater than and less than the script ni. So dia akan, so yang ini dia akan buang yang and dengan tu ni tagging dia akan buang. So ni dia tagging tu dia buang. From PHP so dia buang yang ni. So by right dia akan buang semua ni. Walaupun kita tu kalau kita letak dekat sini dia punya ni tu. So bila kita submit, dia okay. Form kosong, kita letak dekat sini yang tagging punya HTML tagging.
Yang alert punya, kita ambil yang alert. Ni alert lah. Buat alert ni. Alert right. Greater than. Control C. Try masuk dekat situ. Adakah dia remove atau tak? Tapi yang ini dia by right dia tak remove lah. Sebab apa? Kita tak ada buat function lagi. Sebab dia alert tu script dia ada dia punya, dia tak remove, dia alert. Ni apa? Dia script dia tak ni greater than, less than ni tak ada. Okay. Tak ada. Ya kalau yang ini tak ada, dia less than, quote less than, mana less than, quote and then less than, then less than, less than, less than. Sini greater. Kita tekan enter. Script opening, script closing. Barat yang ini JavaScript ni. Okay. So benda-benda ni dia mana dia run script lah, JavaScript. So kalau dia nampak dia tak keluarkan kan sekarang ni sebab kita belum lagi guna yang function yang ni, function okay, special character function ni function dia. Kemudian dia letak dekat dalam okay, sebenarnya function ni dia punya argument dia yang ni. Apa dia buat, apa yang under PHP self ni dia buang special character yang dia input daripada tu. Okay, so contoh dia lain-lain daripada dia buang yang tu special character. Contoh dia guna ni trim function, dia buang ni extra space, tab, new line ni dia buang. Kemudian remove backslashes. Jadi yang ini apa, yang ni trim, dia guna trim function. Ini strip slashes, dia buang yang ini strip slashnya, backslash ni, slashes, semua slashes dia buang. Yang ini untuk yang strip slash, trim ni untuk buang yang extra space, tab dengan new line dan lain-lain lagi lah. So then cara untuk kita nak guna ialah dekat sini. Apa yang kita nak ialah apa yang kita nak, dia punya name yang kita dah trim dah. Dia dah trim. So dekat sini post name ni dia kena lalu function test input data, dan yang data tu dia trim dulu. Semua data dia trim. Tiga kali. Satu dia trim dulu menggunakan ni trim built-in function, yang ini untuk trim space, tab dan sebagainya. Yang slash ni dia buang slash, yang HTML character tu yang n less than l apa greater than ni semua dia buang. Dia return yang pure punya, dia dah trim. Kat sini baru dia masuk dekat sini. Okay, baru dia masuk. Okay. So kalau you nak test dekat sini lah, you masukkan greater than punya tu kan, yang less than or greater than punya tu kat situ. Bila you submit dia, bila you submit dia dah buang dekat situ, tak dapat. Okay. So ni dia ada. Okay, so trim the function. So first dekat sini kosongkan dulu. Bila kita buka kosong, define the variable set to empty value. Ada apa lagi ya? Kosong semua. Dan if server request method post, dan dia masuk dekat sini. So yang ini data ni dia trim semua data. First data yang dia dapat yeah. So sini form method dia post, action dia, so dia akan under PHP punya tu echo HTML character. So PHP self untuk masuk semula dekat dia punya tu. So HTML character ni ialah yang dekat sini dia buang dia punya apa tu yang special character lah, HTML punya character, less than and semua ni
So dia dekat dalam name dia ada nama dia, name tu text punya name, type text, input ni input punya text dan email, website, text area, gender. So basically yang lab 2 punya ni aku boleh ambil yang ni teruskan semua. So, sekali. So kalau you masukkan dekat situ ni text and then dia submit, nampak sikit dia keluar dekat sini. Ni nampak pure kan, tak ada apa-apa. Cuba you masukkan something and ataupun slash and then test. Adakah dia buang slash tu? Dia keluar test saja. Dia tak buang lagi kan? Barat dia kena buang tu. Sebab apa dia dekat sini dia dah trim dah ni slashes. Okay. Barat dia tak keluar tu. Slashes tu. Okay. Ini tujuan dia supaya apa dia tak masuk dekat kita punya form benda yang kita tak perlu. Especially untuk yang hackers dia masukkan dia punya script tu lah, macam ni script dia kan yang JavaScript. Contoh JavaScript yang ni dia ni dia masukkan script ni kan, di script ni script JavaScript ni opening script and then ini opening script and then closing script. So apa dia buat, dia pergi dekat location hack.com, dia bawa kita pergi dekat location hack.com ni. Okay. So then kalau dia tak buang n less than dan dia punya ni n greater than slash ni semua dia tak buang, dia akan buang dia akan bawa kita pergi dekat hack.com. Okay. So dia akan buka, dia akan masukkan kita dekat hack.com. Bila kita masuk, dia akan buka ni version ni href ni. Dia bawa kita pergi dekat sini. Okay. Alright, so next. So itu tujuan dia. So untuk yang form required, yang ini dia punya benda tu mesti nak kena isi form required. So form validation rules table on the previous page, we see the name. Ni form field are required kat sini. Jadi yang required kat sini tak ada. Kat form. Kat sini required. Jadi, kalau ada required tu maknanya dia mesti nak kena isi PHP form. So dekat sini name is required. Ni dia punya teks dia dekat form dia. Tu. Okay. So dekat sini dekat form dekat sini dia ada yang required. Dia punya tu elemen tu dia ada required. Tu required field yang ni. Ini ada berapa ni? Name, email dengan gender ada required. Name dekat form form name, ada name, ni name, type name. So dekat sini required field. Okay. So benda yang kena ada lah. So dekat okay, so in the following code we have added some new variable name er. So yang ini untuk kita nak handle kalau dia tak masukkan, kita nak ni validation lah, kita nak masuk, kita nak paparkan
Contohnya untuk yang email, name, dia sepatutnya kena masukkan and gender. Tapi kalau dia tak masukkan, kita nak paparkan error dia. So dekat sini name error, email error, gender ni yang untuk yang for variable and setup with empty values. Bila dia tekan submit, tapi benda tu sepatutnya name kena ada isi tapi dia tak isi. So then kita create yang name error punya tu. So bila dia masukkan, so dia akan check lah. If ni untuk yang validation for required ni. If empty post name text dia kan. So dia akan masukkan satu variable variable dia punya value dia dekat dalam variable name error ni, name is required. Dan yang untuk post else, kalau dia tak empty, ni kalau if empty else maknanya dia isi, so then dia ambil ni, dia masukkan under test input punya. Test input ini adalah function dan dia masukkan dekat dalam tu. Test input ni yang dia buat validation tu. Test input ni kan sini. Yang test input tu validation. Test input and validation. Dia test input ni test input dia buat validation, dia trim, dia buat trimming. Last sekali dia return data yang dia dah trim semua trim ke slashes HTML character dia buang. Okay. Dan itulah dia tu itu validation dia. So dia akan so kalau kita dia akan kosong je ni, yang ini ada error ni kan. Kalau kita biarkan kosong ni, kalau kita submit aja, dia akan taruh dekat situ name is invalid. Okay. Yang ini email gmail.com dia tak dia, kalau dia ada .com tu dia okey lah, invalid punya input. Yang ini kena ada HTTP. Kalau tak ada HTTP, contohnya dekat sini ABC, dia tu. Oh tapi di sini tak ada validation. Sini tak ada validation. So ada dua ni je. Invalid. Boleh juga kat sini. Ini validation lah. So yang ini kena ada add alias and then .com kena ada. Yang ini tak boleh kosong. That is required. So itu dia punya validation. So dia akan check. Ni dia punya checking for validation. Okay, so daripada sini. Yang untuk name punya, untuk yang email punya, itu yang website punya. Dan komen juga. empty. Else, test, input, sama juga. So kalau kita tak taruh pun dia akan tak ada. Tapi tak ada yang ni, tak ada, dia bukan yang sini kot. Tapi others ni bila kita dah klik dia tak boleh hilang kan. Dia mesti dia ada dia punya pilihan dia. Tapi kalau kita refresh semula ni tak ada kan, kita tak boleh apa-apa. Yang ni yang lain semua ada. Yang ini ada email. So bila kita submit aja, dekat sini tak ada gender is required. Ni dipanggil validation. Okay. So dia validate untuk yang name punya, validate untuk email, validate untuk yang website, dia validate untuk yang comment. So kalau dia gender lagi satu, gender is required, dia akan letak dekat sebelah tu. Yang dia letak dekat sebelah tu yang ni. Ni error name error ni. Dekat sebelah dia. Ni sebelah ni. Okay. Sebelah. Kalau kita buang yang ini ni, error ni, kita tak boleh ni. Kalau kita buang yang ini ni, dia tak akan letak dekat sebelah lah. Yang ini untuk name punya tak letak sebelah. Yang dia letak sebelah, name error ni ialah apa yang dia dah sediakan dekat sini. Name is required. Ni name error. Apa-apa. Kalau kita taruh terus saja pun boleh juga, tak payah nak letak name error. Kita taruh je dekat sini dalam bentuk string, opening quotation, closing quotation kan, single order, single quotation. Terus dia masuk dekat sini.
Tapi kena complete lah. PHP opening, PHP closing, dan apa yang kita nak masukkan. Echo dia punya teks dia direct di dekat sini. Kalau error lah. Kalau tak nanti dia every time dia terus masuk dekat situ. Dia memang awal situ. Okay. So ni untuk validation Saya sampai kat sini. Gender. Next. Form complete. So untuk form complete to show the value in the input field ni apa to get value. Yang ni dah yang ni keseluruhan ni masuk validation apa semualah yang kita buat tadi dah siap. Everything yang ni dah siap ni. Ni semua termasuk validation apa semua ni. Complete lah. Complete dia punya tu. Sampai last sekali dia input is apa dekat complete of everything. Satu yang form punya validation, and then dia punya apa ni, yang ni trimming, strip slashing dengan HTML character, removing yang tu scripting. Ni untuk remove scripting, tag lah, tag and scripting. Yang ni validation for empty and empty and tak ada isim lah. So this is the complete of form lah macam dia. And you can use this form kena capture. Kalau you nak buat proper in table, saya kena letak dalam table lah satu-satu kan. Ni yang form punya, ni awak letak dekat table. Table dia apa? Ni ada 2 kolom, row ada berapa? 1, 3, 4, 5. 5 row, 2 kolom. Dia letaklah dia punya yang sebelah kanan tu dekat dalam TD yang sebelah kanan lah. So, contoh sini kan kita ambil ni. Dia nak letak dekat dalam mesin, dia nak letak dekat dalam apa ni, laptop kan. Create new. Ini complete PHP. Complete the PHP, masukkan dekat situ, dan save, Ctrl S save. So kalau you nak benda ni, yang form ni, form dekat dalam table, so then you create table lah. Create table. Form ni opening form and closing form. Create table. Tab, table untuk email. Ni, so table. Yang ni dekat dalam HTML ke dalam ni PHP dekat HTML ni. Kita boleh letak sini table dia. So and then yang last ni kita letak dekat X, lepas pada form table sini di Ctrl X, then atas pun boleh juga, dekat bawah pun boleh juga. So then baru kita letak dia punya tu. Boleh juga, tadi pun boleh juga table ni, table, dan masukkan yang ini teks nama ni dekat sini. Ni berapa label kan, yang ini kita copy taruh, kena ada TD dulu, TR dia, and then TD nak berapa, TD berapa, TD ada 2, TR ada 2. Apa kita letak dia dulu, TR dia 1, TD dia 1. Dua lah TD, control D So TD yang ini input, Ctrl X, Ctrl C dia dulu copy je dulu. Satu lagi yang ini input dia, jangan ambil yang tu, ini
sampai dekat sini. PHP expanding sampai dekat sini je. So, konversi je dulu. Saya just copy je. Saya tak buang. So then kalau you yang ini control D. Control D. So kita ada sini email. Okay. Email, so kita dah ada teks juga. Yang ini email lah, ikut email kat sini. So kalau kita preview, ni apa ni? Form complete kan. So kalau kita preview, pause. Form complete. Sini berapa dah 3 bulan. Nice form. Untuk save, so basically dia masuk dekat dalam ada ni scroll complete over dekat atas. Okay, so bila kita buka, so name ni dia pergi dekat sebelah ni kan, dia dalam table ni, bukan dalam table. Okay, so dia dalam table kan, lebih baik kan kita susun. Kalau nak letak lagi website, kita create lagi lah, ada tr tr untuk sini, untuk website dan komen. So yang ini komen lah, yang sini dia punya tu. So yang ini so komen yang ini text area dan sebelah kan. See, dekat dalam dia input yang ini text area. Save, kalau kita refresh, dia dah lebih tersusun kan. Ini dalam bentuk table, dah dalam bentuk. So bagi cantik sikit dalam bentuk table. So next, okay, ini dah habis. Sekarang berapa? 11. So untuk yang chapter 4 ni tak banyak lah. Yang ni lebih pada form, macam mana kita nak collect data. So yang complete punya you just guna je, dah siap dah. Yang kita just buang je. Yang ini ni input sampai komen ni kita dah boleh. Press save. So benda tu dah tak ada lah. Yang ini tak ada dah. Kita buat lebih baik kan. Okay. Dalam so that's it untuk yang ni chapter 4 ni. Chapter 4 dah selesai. So again untuk yang text punya, so, probably sampai chapter 4 lah, ini last ni kan, dah habis. Kalau kita tengok yang exercise tu, form ni exercise ada dekat dalam mana. So, kalau tengok dekat dalam tu material and answer, tak form dekat sini ada, mungkin ada ni form ni dekat sini, ada generation. Cuba find dulu form. Ada form ni form, so ada dekat sini. So, tak ada. Ni ada form. Dia ada form. Ini jawapannya lah. Jawapan yang question tu. Data entry into a text file. Create a PHP script that allows a user to input name and age. The script should then write this information to a text file named data.txt. Each entry should be on a new line and line in the format lebih kurang macam tu lah, name kemudian comma age. So ni yang kita masukkan tu. So mana dia keep on adding lah, keep on adding. So dekat ni dia punya tu jawapan dia. So first get the user input. Yang ini yang kita tu dapatkan daripada post punya form.
Jadi kita simpan dalam name and age. Lepas tu create the data string. Ini kita create data string name dan nama yang kita input, and then age yang kita masukkan. Dimasukkan dalam data. Lepas tu dia create di open file. Yang ni masukkan awak punya next lecture bila? Next week awak ada study leave next week. Semester break kan? Next week. Awak punya kalender akademik awak. Awak punya semester 1 Sekarang ni 30 Oktober. Sekarang berapa? 29, 30 Oktober. Cuti khas pelajar saja. Hari di Bali 31. So, minggu 16 tu adalah minggu ke-6 hingga 15. Bahagian kedua. So, 10 hari bulan. So, awak punya cuti sampai 10 hari bulan. Ni Oktober, November. Sampai cuti. Ni masuk balik. So, sekarang ni awak punya cuti lah. So, nanti kita akan lecture 12 hari bulan. Macam biasa, face to face. So, ini kita masuk dekat dalam 12 hari bulan ni. Nanti kita akan masuk yang next chapter lah. Next chapter. Yang ni akan cover file punya tu. Yang ni kat dalam jawapan tu. So then kita akan masuk yang tu. Dalam jawapan. The answer, exercise. Jawapan tu yang form. Form. Ni kan. Ni jawapan. Sekarang ni kita belum buat lagi ni. Yang ini file. For open data.txt. Yang ini A ni untuk yang ini A ni untuk dia append. Maksud dia apa? Dia akan continuously capture data, and then yang lepas punya dia add in dia tak override. So ini maksud A dekat sini. Ini appending mode nya A. Kalau W dia just write in, dia akan override yang sebelumnya. So yang ini kita nanti cover pada next berapa bulan? 12 hari bulan di chapter 5 kot ni. And then write ni semua dalam chapter 5. Dan data return to file successfully. Once dia dah ni writing into a file, saving lah, ni saving into a file. Yang ini opening a file, open file dia creating and appending file, opening a file, creating and appending. Lepas tu baru dia saving data, buat data, yang ini data, dimasukkan dekat dalam file yang dia open, which is data.txt. Dan kalau dia berjaya, dia just echokan data return to file successfully. Else, kalau tak ni, dia akan taruh kat situ writing, error writing. And then, last kali dia close file yang dia buat tadi. Sebab yang ini, seolah-olah macam kita buka file dekat dalam Explorer. Kalau kita tak buka, tak tutup, sampai bila-bila dia buka file tu. Dan kita buka Word, tapi Word tu kita tak pernah tutup. As long as kita tak close. So, then penting. Sebab dia akan guna apa? Dia punya memory. Ini yang complete punya. So kita ada form untuk nak capture. Dia ada name dengan age dekat situ, dan kita submit. So kita ada form, and then yang ini untuk yang get the data from form punya tu. So yang ini file ni ialah yang kita save file tu. Ini PHP punya file dekat sini lah. Ini name PHP file dekat sini. Nama dia apa? Dekat sini taruh action dia. Dekat sini write _to _file.php. Yang ini. Ini jawapan dia. InsyaAllah dia tengok setelah. Sini. Kat dalam Word. Kat dalam sini. Kita juga study. Question and answer. Satu.
So ada nak tanya? Setakat tu lah untuk hari ni Boleh Kalau tak ada apa-apa saya close. Boleh, sir.